Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Alhamdulillah kita masih lagi bertemu dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Okey murid-murid, hari ini kita memulakan pembelajaran kita dengan buku teks yang baru dan buku aktiviti yang baru. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, adalah lebih baik terlebih dahulu kita mengenali rakan-rakan kita. Jom kita kenal kawan-kawan kita. Okey murid-murid, ini ialah rakan kita yang pertama. Kita ada Hasan, kita ada Alice, kita ada Aidil, kita ada Sion Lim, kita ada Kok Bun, kita ada Komala dan kita ada Julaihi. Jadi anda mesti mengenali rakan-rakan baik anda ini sepanjang pembelajaran untuk buku teks jilid 2. Okey murid-murid, pada hari ini objektif pembelajaran cikgu ialah pada standard kandungan 3.3 iaitu menghasilkan penulisan. Dengan standard pembelajaran 3.3.1 menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara terkawal. Maksudnya kita akan menghasilkan sebuah karangan, namun karangan itu bukan anda yang lakukan keseluruhannya, tapi karangan itu secara terkawal. Manakala kejayaan kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat menghasilkan sebuah karangan bukan naratif secara separah terkawal. Maksudnya anda akan menghasilkan karangan yang telah dikawal. Maksudnya saya akan memberikan sebahagian dari karangan yang perlu anda lakukan ialah memenuhi jawapan-jawapan tersebut berdasarkan bahan yang ada. Okey murid-murid. Inilah yang saya katakan panduan untuk menulis karangan separah terkawal. Karangan separah terkawal ialah karangan yang disediakan oleh guru, tetapi murid diberi peluang untuk menggunakan daya pemikiran mereka bagi membuat pemilihan perkataan sesuai dengan tajuk yang disediakan. Contohnya, anda perlu menggantikan beberapa perkataan yang telah dipadam dengan perkataan-perkataan lain yang telah disediakan. Masihkah anda ingat? Dalam jilid 1, kita juga telah mempelajari bahan ini. Cuba rujuk buku teks anda pada jilid 1. Okey murid-murid, sekarang saya hendak awak semua buka buku teks anda pada halaman muka surat 4 dan 5. Cuba anda tengok buku teks anda pada halaman 4 dan 5. Okey murid-murid semua, ini ialah karangan separah terkawal di mana karangan ini telah disediakan kepada anda dan diberikan ruangan kosong seperti 1, 2, 3, 4 dan 5. Di sini dia tak ada jawapan lagi. Anda perlu mencari jawapan berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Dan ini dikenali sebagai bahan rangsangan untuk anda. Bermakna anda perlu memenuhi jawapan di dalam buku ini berdasarkan bahan disediakan. Okey, sebelum itu terlebih dahulu kita baca terlebih dahulu tajuk karangan kita hari ini, Sekolah Kebanggaanku. Okey, dalam buku teks, maklumat pertama disediakan sekolah ini dibina pada 1 Disember 1951, terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kumpang Baling, Kedah. Tujuan dibina
membasmi buta huruf, menyediakan tempat murid belajar. Kejayaan pula kejohanan pertandingan tilawah Al-Quran peringkat daerah Balim 2014. Sejohan pertandingan bicara berirama peringkat negeri Kedah 2014. Maklumat keempat, murid-murid rajin dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Dan yang terakhir, semua murid berikrar akan meneruskan kejayaan dan akan mengekalkan kecemerlangan. Inilah maklumat yang dikatakan yang diberikan kepada anda berdasarkan bahan tersebut. Okey. Jadi kita perlu lengkapkan karangan ini. Sekolah Kebangsaan Lanai telah dibina pada 1 Disember 1951. Okey, maklumat yang pertama telah diguna. Sekolah ini kawasan, apa sekolah ini? Jadi kita kena cari maklumat pada petak nombor 1 yang saya sediakan di sini. Petak nombor 1. Sekolah ini terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kumpan, Baling, Kedah. Jadi anda perlu tulis jawapan di nombor 1 berdasarkan bahan nombor 1. Kawasan sekolah ini sangat cantik dengan pokok-pokok bunga. Bermakna kita sudah selesai perenggan pertama. Perenggan kedua, penubuhan sekolah ini adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Bermakna ini dia berkisah tentang tujuan sekolah itu dibuka, betul? Jadi satu maklumat telah diberikan dalam sini. Jadi kita terus kepada maklumat yang seterusnya. Selain itu, sekolah ini juga dapat menyediakan tempat murid belajar. Kalau anda perasan, ini penubuhan sekolah ini adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Betul? Ya, ini ialah idea utama. Idea utama. Kalau awak masih ingat idea utama karangan tersebut. Manakala idea ini ialah idea sampingan. Ini sebagai tambahan ya, tambahan kepada anda di rumah. Kita dah selesai perenggan kedua. Perenggan kedua kita telah selesai. Kita terus kepada perenggan ketiga. Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti apa kejayaan sekolah ini? Seperti johan pertandingan tilawah Al-Quran peringkat daerah Baling pada 2014. Johan pertandingan bicara berirama peringkat negeri Kedah 2014. Dah selesai yang ketiga. Jadi kita pergi yang seterusnya. Murid-murid sekolah Lanai mempunyai apa semangat dia? Mempunyai murid-murid semangat juang yang tinggi. Dia mempunyai semangat juang yang tinggi di nombor 4. Yang terakhir, semua murid berikrar akan meneruskan kejayaan dan mengekalkan kecemerlangan. Bermakna karangan ini telah selesai kita bina dengan lengkapnya. Ada berapa perenggan karangan ini? Perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3 dan perenggan 4. Bermakna karangan ini ada 4 perenggan. Murid-murid. Sekarang saya memberi panduan menulis dalam perenggan. Apabila kita nak mulakan perenggan, anda perlu mula perenggan pertama di bahagian tepi. Awak nampak garisan ini, ada nampak garisan pada buku anda warna merah. Jadi kita akan mulakan penulisan karangan kita di bahagian tepi. Sekolah Kebangsaan
Saya terpaksa selang, nampak cantik sikit. Lanai telah dibina. Ini maksud dia garis titik 3 elipsi ni ini untuk tandanya bahawa sekarang ada lagi ayat yang seterusnya ya. Okey ya. Ini perenggan pertama kita tulis di perenggan pertama. Jangan anda tulis number di tepi dia. Jangan tulis number. Ini bina bukan bina ayat tapi ini karangan. Jadi untuk perenggan kedua anda perlu jarak dua jari anda, perlu jarak dua jari anda dan mulakan perenggan yang kedua. Lebih cantik anda selang satu baris pada untuk memulakan perenggan kedua. Okey, perenggan kedua ialah penubuhan. Penubuhan sekolah ini. Untuk seterusnya kita akan rapat balik dengan garisan ini adalah, dan anda sambunglah sampailah selesai. Sambung sampai selesai. Ini contoh penulisan perenggan. Okey, murid-murid. Okey, murid-murid. Ini adalah panduan menulis dengan betul. Bagaimana kita nak menulis dengan betul dalam buku garis 3. Okey, saya tunjuk dulu. Kita buat garisan garis 3. Saya terpaksa tunjuklah. Garis 3. Kita buat dulu garisan, memang tak cantik lah. Okey, bagaimana kita nak menulis? Contohnya huruf A. Huruf A. Sorry. Kita nak tulis yang pertama huruf A. Sorry, tak cantik. Huruf A. Huruf B. Huruf C. Ni yang biasa nampak tiang lampu dia. Tiang lampu dia tu duduk atas kat merah. Huruf G, Y, biar nampak perbezaan. Sekali lagi saya tunjuk. Ini garis biru, ini garis merah. Okey, kalau huruf A, kita nak tulis huruf A ni, A. Kita nak tulis huruf A, huruf A. Huruf B naik atas, nampak. Huruf Y, Y ekor di bawah. Nampak jelas kita kena tulis macam tu. Okey, murid-murid, saya harap awak fahamlah cara menulis dengan huruf betul. Okey, murid-murid, ini adalah tugasan anda pada minggu ini. Tugasan pertama anda hendaki menulis jawapan, salin balik jawapan Sekolah Kebanggaanku pada halaman muka surat 5, buku teks jilid 2. Dan pastikan anda menulis dengan cara betul mengikut perenggan dengan menggunakan buku garis 3. Ini contoh buku garis 3. Ini contoh buku garis 3. Dan aktiviti kedua anda pada hari ini perlu lengkapkan aktiviti pengukuhan dalam buku jilid 2, buku aktiviti jilid 2. Lengkapkan karangan tersebut pada halaman 4 dan 5 buku aktiviti anda. Dan sila pastikan semua tugasan ini anda selesaikan dan serahkan kepada saya untuk disemak. Okey. Okey, murid-murid semua, sekian sahaja. Terima kasih. Semoga anda dapat melengkapkan tugasan yang diberikan. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.